Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 hari ini. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadiah dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987. Abang dah cari ejen rumah ke belum? Bila kita nak beli kondo? Abang, dah cari rumah ke belum? I nak ejen rumah. Jangan panik, jangan risau. Serahkan segala urusan jual beli rumah anda pada Abang Rumah. Abang Rumah Kifli fasih dalam kes-kes penjualan rumah HDB dan private. Boleh call, WhatsApp pun boleh. Abang Rumah Kifli. Hubungi 9875 7577. Hello, Abang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam Piramli. Salam sejahtera dan selamat malam Singapura. Bersama kami di talk show Tanya Apa saja. di mana rancangan kami adalah untuk buat pertanyaan untuk perumahan. Disclaimer perumahan saja. Jikalau awak hilang suami, jangan call kita. Tetapi jikalau awak punya suami tengah mencari rumah, telefon kita. Kita akan carikan untuk kamu. Saya, Nasir Rahman, bersama ejen-ejen daripada ERA, berpengalaman lebih daripada separuh abad. Di sebelah kanan saya, if you smell what Abang Rumah is cooking, Abang Kif. Dan di sini, hello? Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim Ketua. Dahsyat. Tadi kau cakap ke Singapura je. Habis kalau orang kat Batam, kat Johor. Jikalau orang Batam tengah tengah menonton rancangan kami dan agak-agak nak berinvest di Singapura, hubungi kita di 974 Itu adalah talian untuk berhubung dengan kita. Tak salah satu ke dua ke tiga, semua kita akan answerkan. Ataupun di Facebook sahaja pun boleh answer. Kau cakap semua jatuh ke sini. Relax. Okey. So, hari ini adalah hari ketiga, rancangan ketiga kami di mana kita akan pamerkan setiap 2 minggu sekali. Jadi, berterima kasih kepada semua penonton-penonton yang menonton kami. So, hari ini apa topik kita? Apa tu? Sebentar. Mungkin kita nak tanya sikit tadi. Kau cakap ada orang Singapura. Mungkin ada yang orang Singapura duduk di Batam ataupun masih duduk di Johor. Tetapi ada permasalahan rumah di Singapura. Baik. Sebab mereka ada harta di Singapura. Baik. Kan? Itu adalah topik kita untuk hari ini. Topik itu adalah power of attorney dan lagi satu adalah faraid. Okey, mari kita berbincang sebab faraid. Tadi ada nampak kan? Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Pembahagian harta kepada orang yang sudah meninggal. Jadi, Abang Kif, kepada orang yang hidup daripada kepada orang yang hidup daripada orang yang meninggal. Saya salah cakap. Tersasul. Hari ini saya kapten. Saya cakap apa pun jadi. Okey, Abang Kif. Dimaafkan dah. Dimaafkan. Mira, ingat Mira siapa? Hari ini betul-betul memang topik hangat. Kita akan berbincangkan pasal kes faraid di mana betul Tuan Farid Faraid. Silakan tunjukkan soalan awak. Okey. Saya kalau buat persoalan-persoalan ni, kalau abang-abang kita dapat jawab dan anda mendengar tetapi anda kurang pasti dan ingin buat pertanyaan, hubungi saja 974 741.
Okey, Share. di bawah sana ada nombor. Like and share program ni. Like and share program ni. Like and share. Okey, Abang Kif, saya ada soalan. Kita berbual pasal faraid ni, ya, selalu dengar lah here and there. Oh, I heard this case faraid lah, how to do. Kita sebagai ejen kita mesti tahu kan. Jadi, inilah soalan saya. Apa itu bab-bab dan hak-hak faraid itu? Okey, good question. Sebelum saya jawab soalan Tuan Nasir, Kapten kita ni, Kapten Neri. kita harus tahu apa itu faraid. Faraid ialah harta peninggalan si mati. Dari aspek kami bertiga ini, harta daripada peninggalan penjualan rumah. Penjualan rumah, betul. Okey. Ini berbeza daripada wasiat. Wasiat dibuat sebelum orang tu meninggal. Betul. Tapi bila bab faraid, setelah owner rumah tu meninggal, harta peninggalannya akan diberi atau dibahagi-bahagikan kepada waris-waris mengikut Hukum syariah. syariah. Dan mengikut portion yang tertentu. Itu. Senang juga Jadi kalau misal kata saya ada satu kes faraid ni, okey, dan itu orang dah meninggal tetapi isterinya masih hidup. Bagaimana tu? Okey. Itu berbeza daripada yang kita nak bincangkan hari ini. Kalau dikatakan rumah tu ada dua owner. Joint tenancy ya. Joint tenancy. Joint tenancy. Holding type. Joint tenancy maknanya dua atau tiga orang. Selalunya husband and wife, suami isteri. Betul. Kalau si suami tu meninggal, right of ownership akan automatically jatuh pada isterinya. Jadi tak ada faraid, betul? Jadi tak ada faraid. 100% kepunyaan isterinya. Tetapi jikalau isterinya sudah meninggal dunia, sakit, okay, atau sakit terkejut ke, heart attack, selepas isterinya the sole ownership yang tinggal tu meninggal, baru rumah itu dikategorikan sebagai kes faraid. Kes faraid atas suami atau suami dan isteri? Asal atas isteri. Yang last kan? Yang last, dahulu. Itu yang banyak orang yang kadang-kadang tak faham. Ingatkan, bapanya meninggal, lepas tu isteri, maknya meninggal, jadi faraid sebelah kiri kanan. Tidak. Dia tengok mana yang last meninggal. Survivor lah. Sole survivor. Itu yang babnya pasal faraid. Jadi, anda sudah faham Okey, misal kata orang pasal faraid ni adalah hukum syariah, hukum Islam. Jadi, misal kata kita ada seorang a brother or a sister yang baru join kita menjadi mualaf. Dan dia jadi mualaf dan dia belum berumah tangga, dia masih single. Tapi mak bapak masih ada, adik-beradik dia masih ada. Dia seorang aja mualaf. Pula dia beli rumah. Lepas tu dia tu sakit. Dia meninggal. Okey? Jadi, inilah soalan untuk saya kepada Encik Ahmad. Aku lah. Kalau misal kata orang tu dah meninggal, jadi automatik biasalah pasal dia sole owner, adakah faraid akan dimasukkan dalam kes ini? Okey, ini kita nak berbincang pasal seorang saudara baru menjadi Islam di mana dia ada meninggalkan harta setelah dia meninggal, betul tak? Betul. Dan di mana mungkin ibu bapa beliau adalah seorang beragama yang lain. Betul. Bukan beragama Islam Adakah undang-undang Islam apply? Okey, ataupun referring to undang-undang civil kan? Tapi kalau dia seorang Islam dan dia telah hartanya itu setelah meninggal, harta dia semua tu tak dibagikan kepada keluarga dia. Kenapa? Okey. Sebab dia dah jadi seorang Islam. Jadi undang-undang Islam, benda ni harta tu akan jadi kepada Baitumal. So pihak MUIS lah biasa yang akan masuk campur dalam urusan ni. pergi pada Baitumal 100%. Ya, betul. 100% pergi pada Jadi Baitumal. untuk mualaf yang baru yang dengar, mungkin mereka kurang pasti. Inilah jawapannya. Jadi kalau nak lebih tahu lebih lanjut, rujuklah kepada peguam anda. Itu yang sebaiknya. Tetapi yang pada kita tahu harta peninggalan awak setelah awak meninggal akan jatuh kepada Baitumal. Kan? Melainkan kalau seorang mualaf tu dah berumah tangga, betul? Ya, betul. Kalau dah berumah tangga,
keluarganya semua Islam kan? Betul. Ah, Kalau dia seorang saudara baru dan kahwin seorang mungkin Melayu wanita Islam, dia meninggal, of course dia punya Automatik dah ada faraid automatik kepada- ada pada faraid kepada yang Keluarga. survivor lah, keluarga Ya. dia. InsyaAllah. Dah berkahwin, dah beranak, pinak, dan faraid akan terus Kalau ada pada anak, isteri. jatuh pada anak dia juga. Betul. Jadi selalunya kita dengar ni pasal bab faraid ni, kalau kita ada anak lelaki, senang cerita. Sebab faraid tu jatuh kepada atas dan bawah. Maksudnya mak bapak dan anak-anak. Jadi misal kata kalau dia tak ada mak bapak. Ini soalan siapa yang nak jawab. Mak bapak dah tak ada. Dan dia dah meninggal. Dah tak ada owner rumah tu. Tak ada anak lelaki, cuma ada satu anak perempuan. Pembahagiannya memang ada rumit sikit. Jadi ini soalan memang very very tricky. Okey, mari kita dengar daripada Cik Ahmad. Macam mana ni? Aku Engkau lagi? Asal aku. Pasal kau sebelah aku je. Kan kemarin kau tak dapat tanya dia. Betul. Okeylah, kalau betul-betul aku rasa mesti ada involve lah juga Baitul Mal juga. Ada juga. Kan? Sebahagian dia ada, lepas tu Baitul Mal pun ada involve. Betul. Jadi rujuklah kepada peguam anda untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut pasal ini akan membabitkan banyak pihak. Ya. Jadi untuk buat clarification lah kira kan. Yes. Lebih baik rujuk kepada pihak mahkamah. Ya. Betul. Jadi Mahkamah Boleh saya peguam. minta lah Nasir? silakan. Okey. Jadi sebagai Abang Ahmad cakap tadi, kalau apa yang kita kurang pasti, rujuk kepada peguam, pihak guaman begitu fasih tentang hak-hak faraid. 1/8, 1/6, 1/3. Siapa yang dapat ni, Siapa yang dapat? Pihak guaman Anak lelaki dua bahagian dapat apa semua. memberi awak semua penjelasan yang teliti dan korek. Yes. Anak perempuan ke anak lelaki ke, berapa ke Baitul Mal, semua pihak guaman akan tahu. Betul. Jadi daripada situ bila sudah selesai lah, maksudnya sudah dapat surat daripada syariah, mahkamah syariah, sijil pewaris, kita panggil sijil pewaris, betul? Biasanya kalau ada kematian terjadi kan, seorang itu akan lantik administrator lah. Okay, Betul. Itu boleh saya tanya Kapten kita? Boleh. Okey. Ini tak boleh tanya Kapten. Mana tak boleh tanya Tak pula? boleh. Pasal Aku tanya kau. Pasal soalan dia sekarang, mungkin misal kata ada pasal ini kita berbincang pasal kita tak boleh jump gitu loh, kita kena step by step lah. Yes. Misal kata seorang tu meninggal mak bapak dah meninggal, sekarang mak pula meninggal. Ya. Okey, apa akan terjadi kan? Betul. Itu yang maksud you kan? Yes. So apa yang harus kita buat? The next First step. order. Okey. The next Silakan. step. Okey. So, itu yang tadi yang saya sebut pasal sijil pewaris. Jadi, salah satu daripada anda yang anak-anak kepada yang ibunya atau bapanya dah meninggal, masih ada rumah dan tak ada ownership lagi. Jadi, misal kata saya kasih awak ada 10 adik-beradik. Salah satu daripada anda harus berdepan dan melantik diri sebagai administrator. Misal kata kalau seseorang itu adalah seorang anak lelaki dan dia nak jadi administrator, alhamdulillah. Peguam akan cakap kepada administrator ni senang. Pasal tak perlu signature daripada adik-beradik semua. Akan tetapi kalau administrator tu itu adalah seorang anak perempuan, ini ada sikit kemusykilan sebab peguam kata adik-beradik semua nak kena turun. Diorang semua nak kena tanda tangan kasih hak administrator kepada orang yang nak jadi administrator. Misal kata kalau seorang anak perempuan. Kenapa? Administrator ni sebenarnya kerjanya untuk menjalankan tugas untuk menjual rumah. Dia tak ada hak lain. Dia cuma untuk menjualkan rumah itu saja. Kena macam melantik lah. Dilantik sebagai kapten lah. Dia jadi kapten lah. Dalam Jadi arti kata lain, 10 adik-beradik tu nak kena duduk, bincang dan setuju yang si Pulan ni akan menjadi administrator. Betul. Mewakili 9 adik-beradik yang lain. semua pewaris, betul. Semua pewaris untuk handle Yes. penjualan rumah ni. Okey. Betul? Jadi saya punya soalan kepada anda. Administrator ni, the first step hingga the step yang dia boleh engage kita sebagai agent. Okey, tanya soalan. Katakan engkau dengan aku adik-beradik. soalan. Kalau ini kita sharing Kalau engkau dengan aku adik-beradik, atau kita ada 10 adik-beradik, Yo. engkau administrator. Yo. Sekarang aku cakap, asal kau nak jadi administrator? Aku pun nak jadi administrator. Nak Boleh dua ke tak orang boleh? Dua. Aku nak dua. Boleh tak? Action. What is the maximum number of administrator boleh pakai? Ini soalan yang terbaik. 4. Awak tahu 4 Saya tak tahu. Tapi biasanya
Dua sajalah. Common dua. ni dua. Ah, Terbaik-baiknya satu. Satu je. Ya. Okey. Yang Jadi pasal apa tahu administrator boleh 2 orang. Nak jadi adik-beradik lah, sebaik-baiknya lah. Ya, sebabnya kita kalau adik-beradik buat berbincang, kalau ibu bapa kita dah meninggal, tinggalkan rumah tu, janganlah terbengkalai kosong rumah tu dan awak semua adik-beradik berkelahi atau not happy among each other lah. Buat berkumpul, tepikan semua awak punya problem dengan each other, brothers or sister, uruskan penjualan rumah. Betul tak? Betul tu Abang Mat. Jadi kita sebagai ejen ni sekarang, kalau kita dilantik daripada administrator untuk menjualkan rumah, kita pun nak tahu berapa harga untuk jual. Jadi siapa yang ada suara atau kata orang tu tekong lah yang nak cakap berapa yang dia nak jual rumah ni. Okey. Biasanya kalau gini kita akan rujuk kepada lawyer lah. So check the berapa price. harga rumah. Check the price. Biasa Tapi kita kalau akan administrator SRX. kata, ini saya dah tahu rumah arwah bapak saya sekarang harga RM500,000. Ejen pun boleh tahu juga. Betul. Kita ni selalu in out Yalah, buat sebabnya kerja ejen rumah ni. Pokoknya yang macam aku nak tambah sikit Abang Mat cakap lah kan. Jangan 10 adik-beradik tu berkecamuk fikirkan ini aku nak itu. Sabar. Macam tadi saya dah cakap kan. Pihak guaman akan tentukan hak awak berapa, hak awak berapa. Takkan lari. Dapat sijil pewaris tu baru dia tak diaturkan. Dari sijil warisan tu akan tertera. Jadi just cooperate. Cooperate, teruskan dan hak awak tentu akan dapat. Betul. Awak jangan khawatir. Kalau awak adalah anak kepada orang yang dah meninggal, mesti ada hak. Walaupun awak di luar Singapura. Asalkan menunjukkan birth certificate. Menunjukkan itu mak awak atau bapa awak. Jadi awak akan dapat. Tapi saya nak celah sikit pasal apa, saya sendiri mengalami bila ibu saya meninggal, jadi kita uruskan semua surat menyurat dia, surat berdokumen-dokumen penting. Lebih baik kalau mana yang hidup masih sekarang, kalau ada ibu bapa yang dah meninggal ataupun antara ibu bapa adik-beradik yang meninggal, harus siapkan dokumen-dokumen ni, macam surat beranak ke, surat mati ke, ataupun apa-apa dokumen yang penting lah, termasuk geran tanah. Cuba cari ni semua. Betul. Kumpulkan dulu pasal kita tak tahu bila-bila masa kita perlukan ni dokumen. Ya. Kita sebagai ejen rumah pun perlukan dokumen-dokumen ni bila Betul. kita dah jual rumah tu. Sebabnya susah Ustaz. Kalau betul-betul gini, saya dah pernah naik turun pergi ambil angkat sumpah. Betul. Pasal apa? Ada dokumen yang kurang, ada dokumen yang kita perlu pastikan. Misal kata kita ada adik-beradik kita yang meninggal di luar negara, di mana surat mati tu dalam bahasa negeri tu Nak kena buat inilah. Translation. Yeah. Translation tu harus dibuat di Singapura. Kena hantar kepada tempat yang tertentu dan kita kena angkat sumpah. Betul. Dan orang yang buat translator tu pun kena angkat sumpah. Kalau Betul, dia kos dia punya banyak. surat meninggal tu di bahasa Mongolia macam mana? Itu yang tak tahu, kena tanya orang Mongol. Ada ke Mongolia di Singapura? Ada, mesti ada punya. Translator mesti ada. Okey. Jadi step-step yang sebelum seorang tu administrator tu nak hubungi kita untuk menjualkan rumah dia. Jadi dia harus mendapatkan surat sijil pewaris dan juga General Letter of Administration. Jadi soalan saya lah untuk fahaman untuk kita punya penonton, agak-agak berapa kos untuk seseorang ni menjumpa peguam untuk dapatkan surat ni dua? Boleh saya dapat indication? Okey, seperti yang kita tahu, harga kos untuk dapatkan surat-surat yang Nasir tersebut cakap tadi berlingkungan dalam $3,000 ke $5,000. $3,000 to $5,000. Ini depends on what document that is required and how complex your case is. Jadi kalau saya seorang administrator, jadi saya kena bayar duit ni, boleh tak saya claim balik? Boleh. Boleh claim. Okey, biasanya memang tadi Cik Nasir cakap tadi, akan terjadi satu perkara di mana bila ada wang involved. Bila wang involved, satu ini akan jadi perkara gaduh. Sebabnya orang tanya, apa pasal aku je nak kena keluar duit? Dulu arwah mak sakit, arwah bapa sakit, aku dah keluar. Meninggal pun aku dah keluar. Sekarang nak jual rumah ni pun aku nak kena keluar. Tapi awak tak perlu khawatir. Kalau awak keluarkan ni duit semua, mesti awak ada receipt. Receipt tertentu, duit receipt hospital, receipt kebangunan ke, atau segala receipt yang ada mengena dengan orang tua anda yang meninggalkan. Anda boleh termasuk ni surat warisan ni, kalau you nak ambil administrator,
segala kos ni awak perlu bayar dulu, tetapi nanti bolehlah tolak daripada hasil penjualan rumah tersebut. Jadi tak perlu khawatir. Jadi sebelum pertelingkahan berlaku, waktu sudah berjual rumah tu, sebaiknya ada lawyer, ada peguam yang akan buat pembahagian mengikut sijil pewaris ini. Jadi daripada sijil pewaris itu, misal kata ada kos-kos sebelum menjual rumah ni akan dipotong dulu. Duit lawyer, duit hospital, duit ejen, ni semua dipotong baru dibahagi ikut sijil pewaris. Biasanya ada 4 tau dokumen. Biasanya. Letter of administration, schedule of asset, sijil warisan, yang satu lagi apa tak berapa ingat lah. Biasa ada 3. General administration, Dah kena tanya lawyer. sijil warisan, schedule of asset. Okey. Sijil warisan ni letter of inheritance ni pun perlu. syariah Biasa ni diorang sekawan tau. Ni dokumen semua sekawan. Jadi kalau awak pergi dapatkan khidmat lawyer, awak harus dapatkan ini dokumen. Okey, yang last part itu transmission to HDB. Ini yang kita lakukan. Jadi this document bila awak engage lawyer, this document semua mesti dah ada. Sebab bila awak nak menguruskan penjualan rumah, memerlukan dokumen ini. Letter of administration, schedule of asset, sijil warisan, dan juga nanti buat transmission to HDB. Kalau rumah tu HDB lah. Jadi sebaik-baiknya bila sudah dapat surat-surat yang tadi Cik Ahmad cakap, kita boleh buat perjumpaan dan kita akan langsung berbual pasal fizikalnya rumah tu, bagaimana kita hendak menjualnya. Dah sudah menjual, kita akan pergi balik kepada pihak peguam untuk menguruskan surat-surat ini bersama HDB. Kalau rumah tu HDB lah, kalau rumah tu private, dia akan antara lawyer dengan lawyer akan buat diorang punya surat menyurat. Jadi anda jangan khawatir. Cuma anda mesti nak faham juga berapa lamakah administrator ni boleh bertahan rumah tu. Ini satu, mungkin anda salah seorang yang ada jadi administrator dan masih menahan rumah tu. Kenapa awak menahan rumah tu? Dan berapa lama awak nak menahan rumah tu? Jadi ini kita akan tinjau sikit. Kalau misal kata seorang administrator tu menahan rumah tu kerana tidak jual, ada sebab-sebab tertentu, mungkin dia nak masih tinggal rumah tu, berapa lamakah dia boleh tahan dan apa terjadi kalau terlebih masa daripada apa yang dibenarkan untuk jual? Boleh saya dapat keterangan? Okey. Selalunya benda-benda macam ini harus dibuat secepat mungkin. Yalah, Okey. Tetapi macam Cik Nasir kita ceritakan yang kadang-kadang perlu tinggal di rumah tu dulu sebelum jual. Okey, setahu saya dari peringkat ni mereka ada dalam 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun kan? Untuk jual rumah tu. Jangan lebih pada 5 tahun lah. Pasal apa? Kos dia akan bertambah. Kos macam mana Cik Ahmad? Okey, kalau seorang administrator tu tidak buat apa-apa. Katakan dia cakap, saya tak nak jual pasal adik saya masih tinggal kat situ, ataupun saya ada masalah tempat rumah mana diorang nak tinggal. Jadi saya biarkan diorang duduk situ. Jadi tahun ni jalan cepat. Cara tak sedar, top dah 5-6 tahun dan HDB hantar surat mengatakan kenapa rumah ni awak tak jual. Dan barulah awak kelang kabut nak pergi jual. Bila nak pergi jual, dapat tahu rumah ni tak boleh dijual, harus dibawa ke High Court. High Court. Dan ini kos akan bertambah. Lagi Kalau tinggi. tadi 3,000, 5,000 dah keluar untuk administration, naik High Court mungkin 5,000 ke atas. Jadi ini akan tangguhkan semua. Jadi jangan berlengah lagi kalau seorang harta peninggalan orang tua kita ke apa, rumah especially yang kita concern we talking about today, cepat-cepatlah uruskan. Kalau tak faham, lantik ejen rumah, telefon ejen rumah anda atau telefon kami bertiga di 974 74 741. Kita akan bantu dari permulaan sampai akhir. Ya, kalau ada kemusykilan, jangan sampai teragu-ragu. Jangan khawatir. Itu sebab kita ada talk show ni untuk anda mendengar dan anda boleh buat pertanyaan. Dan jangan khawatir. Tak ada obligasi. Bila anda hubungi kami dan kami sudah beri nasihat dan anda nak engage kita sebagai ejen anda, kita bertiga akan settlekan anda punya masalah. Okey, satu saya nak
ceritakan sikit. Saya sering dapat kes Faraid lah. Kita semua sering dapat kes Faraid pula. Tu Macam Firaun. Firaun Faraid. Okey, cerita dia begini. Saya pun ada satu kes di mana adik-beradik tidak menguruskan penjualan rumah sampai dah masuk tahun ke-6. Bila nak jual dalam proses Ada ni administrator sangkut tak? lagi. Ada administrator? Ada. Oh, diorang diamkan saja. Yes. Ya, jadi pasal tak berbual adik-beradik adik-beradik walaupun tinggal sekampung kira Ya. di kawasan yang sama tapi tak berbual jadi bila benda ni dah terjadi kira dah kena force to sell kalau tak buat apa-apa HDB mungkin ambil tindakan lebih lanjut kan. Jadi terpaksa jual dah masuk kena pergi sanction mahkamah. Sanction High Court, of sale. Sanction of sale. Jadi kalang kabut ni buatnya. Ya. Kita ejen pun kadang dibuat kalang kabutnya pasal apa Betul. benda ni keluarkan kos yang banyak. Dan kalau awak ada Tambah duit, kos. kalau awak tak ada duit macam mana? Lagi susah kan? Ya. So Jadi secepat mungkin jikalau rumah tu tak diperlukan ditahan, anda boleh sudah dapat administrator kan, anda boleh hubungi ejen dan akan menjualkan rumah tu sebelum the 5 years period. Because after 5 years saja automatically kena pergi high court. Ya. Kosnya bertambah $5,000-6,000. Jadi buat apa buang-buang duit? Anda pun mesti nak faham bila rumah tu tak ada owner, dia punya property tax pun bukan murah. Property tax dia kalau macam rumah 4 bilik $80 gitu kan. Ini boleh sampai $800 sebab tak ada occupier. it's not Non-occupier rate. Also rumah tu Non-owner occupied. Non-owner occupied, Non-occupied. betul. Ya. satu lagi anda tidak dibenarkan sewa rumah tu. Tak benarkan sewa. Jangan ingat boleh buat duit Sediam-diam kalau HCB dapat tahu, dia Congkong, tarik. congkong dia Satu untuk engkau, tak ada. Satu untuk aku sahaja. Okey. Jadi sebaik-baik mungkin bila orang tua masing-masing dah pergi meninggalkan kita, adik-beradik duduk Berbincang dulu. Kalau ada apa-apa masalah, selesaikan dulu sebelum sampai ke tahap 5 tahun. Bila dah sampai 5 tahun, macam Nasir ceritakan dengan Abang Mat ceritakan tadi, rumah tu tak boleh dijual dengan normal transaction. Betul. Have to go to high court for the sanction. Itu lagi merumitkan dari segi kos. Tapi kalau dari awal tu dah ambil lawyer tu nak dapatkan surat transmission tu, ini semua itu je dah makan bulan. Dah makan bulan. Kurang-kurang 4 bulan, 3 ke 4 bulan. Memang selalunya untuk mendapatkan administrator, CJ pewaris, makan 3-4 bulan. Jadi daripada situ bincang-bincang dululah. Kerana kita sebagai ejen, kita cuma dengar administrator yang cakap. Dia kata jual, dia sign, dia sign. Cuma bila administrator tak nak sign, itu yang jadi masalah. Baik, kita akan buat break sekejap dan selepas kita kembali, kita akan bersambung dan berbincang mengenai power of attorney. Jangan pergi ke mana-mana. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadia dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987. Abang dah cari ejen rumah ke belum? Bila kita nak upgrade kondo? Abang, dah cari rumah ke belum? I nak isi rumah. Jangan panik, jangan risau. Serahkan segala urusan jual beli rumah anda pada Abang Rumah. Abang Rumah Kifli, fasih dalam kes-kes penjualan rumah HDB dan private. Boleh call, WhatsApp pun boleh. Abang Rumah Kifli. Hubungi 9875 7577. Hello, abang rumah. Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini.
Selamat kembali. Tadi betul-betul punya hangatlah kita berbincang pasal faraid itu kan. Oh, macam-macam kita dah berbincang di pasal faraid ini. Memang tak habis-habis kalau kita buat pasal kes seperti ini. Sebab ini adalah sensitif. Mana yang anda-anda sedang menonton kita sekarang, kalau ada persoalan, sila hubungi kami. Boleh buat messenger pun, tak ada masalah. Ataupun hubungi kami di 97474741. Like and share. Baik. Tadi kita dah buat pasal faraid. Sekarang kita akan ke lagi satu topik. Kita dipanggil power of attorney. Kalau awak pernah dengar power of attorney, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum tahu apa maksud power of attorney, ini very useful untuk orang-orang seperti anda dan kita akan explain. Okey. If Saya. power of attorney ni, dia macam Superman ke? Power of attorney ni? Oh, apa maksud tu power attorney? Apa maksud Kalau gunaannya power? apa? Dari segi bahasa power tu, kuasa. Kuasa. Oh, dah ada kuasa. Surat kuasa. Surat kuasa. Okey. Jadi buat apa tu? Buat apa tu surat kuasa ni? Dalam simpler term lah surat kuasa ni macam authorization letter. Authorize. Macam aku tak boleh Lantik sign, lah. aku authorize kau tu sign. Tetapi ini dibuat bukan surat sendiri, melalui peguam. Melalui peguam. Kerana adakah dia akan bawa ni kepada court untuk mendapatkan satu surat lantikan untuk yang orang power attorney ni? Oh, gitu. Selalunya untuk kegunaan official. Official Untuk bank, macam kita ni semua for HDB. For HDB, okey. Dari Perumahan hartanah. Jadi power of attorney ni dikatakan ada satu illustration senang. Aku ada satu client. Dia ada rumah di Singapura ni. Okey. Dia sewakan rumah dia. Tetapi dia tak menginap di rumah dia, tak menginap di rumah anak dia di sini, tetapi dia ada dekat mana kata tak? Holland. Dia duduk di Holland. Holland Road Belanda. Jadi bila dia berada di Belanda, kos untuk pergi balik sini untuk sign tenancy agreement semua, nak balik pergi balik just to sign, kan Memang betul lah. kan? Susah. Lagi-lagi COVID sekarang. Betul. Tetapi daripada sana dia dah apply for power of attorney. Okey. Jadi dia menjadi donor. Dia authorize anak dia, selalunya waris Donor ni anak. macam menderma ke atau Dia donor. donor? Dia donor, tapi yang dia kasih kuasa tu dinamakan doni. Doni. Bukan doni doni. Itulah. Jadi very very technical, very administrative thing. Jadi daripada Brussels, Singapore High Comm, surat tu dia prepare dekat lawyer office di sini. Jadi kita sebagai agent ni kita lantik pejabat guaman ni untuk berhubung dengan dia di sana, Embassy tu. dan hantar surat tu ke Brussels, Singapore High Comm. Di sana diorang akan sign. Depan High Comm punya orang Then courier balik surat tu kemari. Then register to Singapore High Court, baru power attorney tu valid. Ya. Kerana orang tu di overseas, jadi dia kena sign depan embassy punya orang ataupun commissioner of oath. Ni salah satulah kalau anda boleh jumpa seorang lawyer yang dia tulis commissioner of oath. Itu pun anda boleh approach. Embassy lagi tak salah saya free. Kalau embassy, Singapore embassy semua free. Tapi kalau commissioner of oath, dia stamp aja ada harga. Itu maksudnya Jadi misal kata orang tu ingin menjual rumah, tapi dia tak ada di Singapura. Adakah power attorney also apply dekat dia orang ni? Dalam power of attorney tu, surat kuasa tu ada tertera apa yang dia akan donate. Donate kuasa untuk sign, donate kuasa untuk rumah. Ini semua akan tertera di situ. Jadi kalau untuk sewa dia cakap pasal sewa. Kalau untuk jual dia cakap pasal jual. Dia akan specifically mention untuk kegunaan apa. Tapi hanya valid for 6 years. 6 years, 6 tahun sahaja. 6 tahun sahaja. Jadi kalau dia nak jual tu tak semesti tunggu 6 tahun lah kan? Ya, betul. Tapi kuasa surat tu sampai 6 tahun juga okeylah. Jadi anda yang di luar negeri, kalau misal kata anda ada rumah di Singapura dan anda ingin menyewakan
apakah proses-prosesnya, anda perlukan power of attorney. Ini yang the first step anda perlu buat. Kerana apa? Sewakan rumah, anda tak boleh sign, anda di luar negara. Tetapi Cik Ahmad, siapa yang dia boleh lantik power of attorney ni? Okey, power attorney ni biasanya kebiasaan yang saya handle sendiri, di mana pemilik rumah tu walaupun di Singapura ke luar negara, dia akan lantik adik-beradik atau ibu bapa mereka yang keluarga terdekat lah. Yang keluarga terdekat 21 tahun ke atas dan fahami apa yang hendak dilaksanakan. Sebab kalau awak panggil kawan awak, member awak, jadi power attorney lah, tapi dia tak tahu apa tu power attorney, apa aku nak buat. Jadi itu akan merumitkan keadaan. Jadi power attorney biasanya kita serahkan kepada adik-beradik kita untuk melaksanakan apa yang perlu kita buat. Mungkin untuk penjualan rumah, untuk sewakan rumah, atau untuk beli rumah pun boleh. Beli rumah pun boleh? Boleh. Okey, ini bab hartanah lah. Bab hartanah, itu sebab kita ada talk show tanya apa saja, di mana power of attorney implies untuk kita sebagai ejen. Ya. Jadi misal kata orang tu bukan luar negara, tetapi orang tu sakit dan tak boleh pergi mana-mana. Kerana macam bedridden lah. Ataupun dia tak dalam penjara. Okey. Adakah mereka dibenarkan buat power attorney ni? Boleh. Biasanya kes yang penjara ni involvekan kes perceraian. Kebanyakan. Kebanyakan kes perceraian di mana seorang owner tu berada di dalam penjara. Biasanya long term prisoner, dan terjadi perceraian di mana mereka harus diperintahkan mahkamah untuk menjual rumah itu, dan mereka mungkin lantik adik-beradik mereka ataupun mungkin bekas isteri atau bekas suami pun boleh jadi power attorney untuk menandatangani surat dia. Jadi sekarang dia nak jual rumah, power attorney jatuh kepada X. Boleh juga, tak salah. Boleh bikin. Kalau dia tak agree macam mana? Jangan ambil orang lain lah. Ambil orang lain lah. Sebaik-baiknya ambil adik-beradik kepada itu yang Tapi adik memang bercerai memang bagus sih. Tak ada masalah. Kau cakap cerai bagus? Bercerai tu memang dia kira still talking term lah. Ni baik. Yes. Ada bercerai talking term. Pasal apa? Dia cakap, okey lah, you dah bercerai, you dah masuk long term prison kan. Long term, lebih baik kita berpisah cara baik. Ya betul. Ini kira yang berpisahan yang baik. Tak ada masalah lah. Jadi untuk itu. Ataupun mungkin sekarang during COVID, ada juga kes yang last minute yang saya pernah dengar. Baru-baru ni, bila nak datang sign, dia kena quarantine, compulsory tested positive for COVID, jadi tak boleh melaksanakan temu janji HDB, jadi dia kena buat itu power attorney secepat mungkin. Sebaik-baiknya dalam within 7 to 10 working days lah. Jadi lawyer yang dilantik tu harus bekerja kuat untuk dapatkan surat kuasa tu. Berapa lama selalunya orang tu nak apply daripada hari yang dia sign surat power attorney tu untuk dapatkan approval dengan mahkamah tu? Itu depend on the lawyer. Lawyer dengan mahkamah kan? Yes. Kadang-kadang diorang dah sampai tapi mahkamah tu belum lagi ready untuk sign. Jadi kadang-kadang boleh makan 2-3 hari ataupun seminggu. There is a processing period. Kalau dua-dua parti macam donor dengan donee ada dua-dua di Singapura dapat berhubung, bukan dalam penjara atau bukan dalam hospital, dalam seminggu itu yang kalau yang kata orang tu mereka masih bersama. Kalau satu di penjara atau satu kena, misal kata yang pandemik ni kena COVID, itu mungkin kan lagi lama masanya nak kena tunggu. Mungkin 2-3 minggu lah Yalah, betul. Jadi kalau macam kes aku yang itu kat Holland tu dalam sebulan setengah. Itu overseas memang lama. Dokumen nak kena courier balik. Courier balik kepada lawyer, betul ke? Yes. Bukan kepada yang di doni tu No, the lawyer courier balik to the lawyer go and register Singapore High Court. Sign dulu baru boleh register tapi kepada buat lebih awal. Pasal kemarin saya baru buat satu kes di New Zealand. Okey. Habis New Zealand lockdown. Macam mana? Betul. Dokumen tak sampai-sampai tau. Kes pun KIV postpone. Jadi kalau nak buat satu keputusan macam power of attorney ni, memang surat ni memang baik. Tak membelanjakan banyak wang. Tetapi awak buatlah lebih awal sebelum terjadi apa-apa. Pasal kita tak tahu kan. Macam kemarin saya berkes dari New Zealand di mana surat dah buat tapi bila nak post out tu lockdown. So postal service semua tak ada. Diorang pun tak nak kerja. Tak kerja. Tak boleh kerja. Dah tu tak apa. Boleh kerja. Dah tu tak apa. Bila dah boleh terbang daripada New Zealand, dia pergi dari Auckland go to Australia. Australia pula start.
Sangkut lagi. Suratnya di Australia sekarang. Australia dah balik lah. Berhati-hati suratnya. Total semua 1 bulan. 1 bulan. Alhamdulillah, tapi sampai juga. Itu paling mustahak. Okey. Jadi daripada kita dah berbual pasal power attorney ni, kita sekarang cakap, misal kata saya ni lah seorang power attorney dilantik daripada adik saya atau ibu saya untuk menjualkan rumah, dan saya kena sign surat. Kalau misal kata mak saya nak jual rumah tu, seperti rumah tu HDB lah. Kalau saya tak nak sign, adakah saya boleh dilantik sebagai power attorney? Tapi saya dah ada power attorney tau sekarang. Tapi saya cakap, saya tak nak sign lah. Boleh ke tidak? Awak tak nak sign, tak ada orang boleh paksa apa. Tapi Betul. apa boleh saya boleh buat, yang lain boleh awak lah. Tapi saya punya... Boleh minta court untuk lepaskan awak. Jadi ambil lantik lain orang. Jadi ini adakah kena buat court variation order sebab saya tak not suitable or not fit, Not deemed not fit untuk menjadi seorang power Awak of fit attorney. tapi awak tak nak, awak degil. Mungkin saya hari tu degil. awak cakap, aku tak dapat duit ni, aku tak nak. Aku tak nak sign. Kira kau Kau degil lah. even though kau kau nak derhaka lah kira. appointed as power of attorney, even though you're appointed as power of attorney, tapi you're not deemed fit pasal kau menyusahkan. Betul. Menyusahkan proses. Betul. Jadi sebagai power attorney ni janganlah menyusahkan atau merumitkan kerja sama dengan ejen. InsyaAllah semua akan jadi smooth. Baik. Ini adalah Selalunya yang si donor ni akan melantik orang yang dia fikir waras, boleh berfikir, Betul. boleh buat keputusan dengan baik. Yang sebaiknya pandai lah, yang pandai. pandai, Orang pandai, tahu macam kita. Jangan blur pula. Dia tanya apa ni? Oh, ni sign apa tapi awak jadi power attorney apa ni benda? Awak tak tahu. kadang-kadang apa yang kita takut, dia terlalu pandai. Pandai tu tak apa. Act smart dia panggil. Itu pun problem juga. Ya, problem juga. So macam tadi Keith cakap orang yang kata orang tu mungkin kalau ada pengalaman lagi bagus. Macam dia dah biasa jadi power attorney. Jadi dia lagi fahami apa maksudnya power attorney. Bukan semata-mata dia ada kuasa bukan, dia cuma on behalf of the owner. Ini anda mesti nak faham on behalf sahaja. Tapi dia boleh sign, dia boleh terima duit tau semua. Dia boleh terima, bolehkah masuk kepada bank dia? Tidak boleh actually. Tidak boleh dia betul. cuma sign dan terima dan after that dia akan bank in. Kena. Dia menjadi tanggungjawab lah. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab dia lah untuk InsyaAllah, pastikan apa yang ada dia pergi, lakukan ada balik, ada pergi, ada adalah balik. untuk si pemilik tu yang melantik dia sebagai the power of attorney. Tapi yang sebaiknya kalau anda ada masalah, rujuklah pada ejen hartanah anda ataupun peguam anda untuk mendapatkan nasihat yang lebih lanjut lah. Ya, betul. So, inilah topik-topik yang kita bincang. Faraid dan power of attorney. Dan kalau misal kata anda-anda semua ada soalan untuk buat, ada pertanyaan, sila hubungi kami. Bukannya kita ada direct link to any lawyers. Tapi jikalau anda perlu macam kata orang tu nasihat, di manakah anda boleh dapat seorang peguam. Yang fasih. Kita ada a panel of lawyers. Sebab dengan kita punya pengalaman lebih daripada 50 tahun, kita ada a panel of lawyers yang mana kita akan tengok anda punya kes dan siapa yang kita rasa dan berapa kosnya. InsyaAllah anda punya kes semua dipermudahkan urusan anda. Baik. Sekarang saya ni sebagai kapten. Okey. Syariah, criminal lawyer, conveyancing Sabar-sabar. lawyer. Kapten dah cakap, kapten. Nanti kapten dia kalah ni game ni. Itulah. Tak ada sekarang. Saya sebagai kapten ni, saya ada satu cepu mas punya topik ni. Wamas. Apa? Anda boleh tanya saya apa saja. Adakah soalan untuk saya? Tak ada tanya-tanya. Okey. Jadi kita macam untuk benefit of the penonton-penonton kita, let you summarize daripada step bila arwahnya dah meninggal. Oh, ni Kes pasal Faraid. Faraid Kita merangkumi semua sampai dalam 3 part minit. yang kita dihubungi oleh waris-waris untuk jual rumah. Ini pasal nak summarize everything. Betul? Betul. Faraid dulu Okey. Jadi, saya start daripada permulaan. Owner rumah dah meninggal. That means tak ada owner lain. Tapi kalau satu je meninggal, tak termasuk dalam faraid sebab lagi satu owner masih ada dan mengikut hukum HDB, right of ownership, dan also kita dah ada fatwa mengatakan siapa yang masih hidup rumah tu akan jatuh kepada orang tu, dah tak ada faraid. Jadi faraid itu bila
dah tak ada owner rumah tu, dan tengok siapa yang last meninggal. Adakah seorang bapa, seorang isteri, ataupun seorang abang dan seorang adik. Daripada situ kita akan tengok farain jatuh kepada siapa mengikut sijil pewaris. Sijil pewaris harus diambil daripada mahkamah syariah. Hubungi peguam yang tahu menahu macam mana nak apply, yang bertauliah, macam mana nak apply sijil pewaris ni. Daripada sijil pewaris baru the step 2, dia akan buat General Letter of Administration Application. Ini pergi kepada High Court untuk applykan administrator. Siapa yang boleh jadi administrator? Anaknya, seorang lelaki, 2 orang lelaki pun boleh. Kalau seorang anak perempuan, harus dapat tanda tangan dengan semua adik-beradik. Itu je, dia punya leceh sikit aja. Tapi masih boleh jadi juga power of attorney. Tapi memerlukan informasi dia. Kalau ada 10 adik-beradik, nama penuh, IC dia mesti ada. Aku Mesti nak pernah ada. ada satu kes yang tadi aku cakap dengan 10 beradik ni, memang betul tau, live punya story ni. Jadi 10 beradik agree to sell the house dengan satu mak. Jadi lepas tu mak ni bila dia jadi power of attorney, dia nak jual dah lebih daripada 5 tahun. Itu yang tadi kita cakap, dah kena masuk sanction for sale, nak kena bayar duit peguam, pergi high court untuk apply sanction for sale, extra $5,000-6,000. Ini yang kalau boleh kita mengelakkan lah. Kalau boleh jual, tapi diorang ada reason kenapa. Because yang anak dia yang last tu belum 21 tahun. Dia tak tahu sama ada rumah ni dia nak take over ke tidak. Sebab mak dah ada rumah. Tapi yang anak lelaki ni, yang last ni, dia tak ada rumah. Jadi dia 21, jadi fikir dia nak ambil ke tak. Jadi bila dia dah 21, dia tak jadi ambil, kena jual. So it's more than 5 years. So diorang punya alasan tu memang betul punya alasan. Bukan diorang suka-suka nak menahan rumah tu. Lebih daripada 5 years, kena buat sanction for sale. So lepas dah dapat General Letter of Administration, administrator akan hubungi seorang ejen. Hubungi kami lah. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk anda. Daripada situ kita akan tunjukkan daripada step A to step last. Macam mana kita nak jual rumah anda, apa yang kita harus buat kepada HDB, register intent to sell as a administrator. Semua kita Sebelum akan tu transmission lah. Kena buat Oh transmission. ya, transmission kepada HDB juga. Transmission pada HDB setelah awak selesai dapatkan dokumen-dokumen yang perlu tadi, makan masa dalam masa sebulan atau sebulan lebih lah. Itu awak boleh buat sendiri ataupun awak juga boleh melantik seorang peguam. Tapi kosnya lebih sikit lah. Kalau awak buat sendiri mungkin dalam $100 atau $120. Itu direct kepada HDB branch office. Senang saja. You just have to go to make appointment at HDB, do appointment, then you can bring all the documents Betul. to them and they can process for you. Once benda ni dah ready, maknanya apa terjadi awak mungkin ada rumah Nasir, mungkin misal kata dan awak ada jadi seorang administrator jadi HDB akan masukkan address rumah tu di dalam portal awak. Jadi bila awak masuk, awak nampak ada dua rumah. Satu tu adalah untuk administrator. Okey, betul tak tadi anda cakap, kalau saya ni, misal kata saya tinggal di west area. Jadi rumah arwah bapa saya ni di east area. Adakah saya kena hubungi east area punya branch office atau saya punya branch office? Awak kena jumpa east area lah. East area punya branch office kan? Di mana bisa kata kalau estate tu di Bedok atau Tampines, anda kena pergi direct kepada estate Bedok branch office ataupun Tampines branch office. Tak boleh pergi kepada west punya atau Bukit Batok ke Chua Chu Kang, tak boleh Ikut alamat yang arwahnya. Tapi ada persoalan lagi satu nasi tambah sikit. Selalu kita tanya pasal rumah. Saya nak cakap pasal ni Farain Verghese. Ini apa jual rumah administrator atas semestinya rumah tu adalah rumah ibu bapa anda yang kira anda nak perlu jual. Rumah studio apartment harus dikembalikan kepada HDB pun juga melalui proses yang sama. Misal tu banyak kan orang dah ada rumah fleksi kan ataupun dulu panggil studio room apartment. Jadi kalau yang pemilik rumah tu sudah meninggal, awak waris kena melalui proses yang sama. Di mana awak cakap, ini rumah dah kena kasih balik HDB. Tidak, kena dapatkan dokumen-dokumen yang penting tadi. Dan juga dah dapat ini, baru awak kena buat transmission to HDB juga. Kena tunjukkan tu surat, nanti baru HDB akan nasihatkan langkah selanjutnya untuk final proses untuk rumah tu dikembalikan. Kembalikan kepada HDB. Yes, pasal itu ada duit kembali. Pasal apa? Rumah tu dulu mungkin
ibu bapa awak beli 100,000 untuk 40 tahun pajakan. Kan? Mungkin 10 tahun dah meninggal. Lepas tu ada belin. Ada belin lagi. 30 tahun. Kan, 30 tahun. Ini sisa ni wang ni akan mengikut sijil warisan. Sijil warisan juga Tapi ni perlu lantik ejen tak untuk uruskan kasih balik rumah ni kepada HDB? Tak perlulah. Tak perlu kan? Tak perlulah. Ini untuk informasi. Tapi kalau kurang pasti, mungkin dapatkan ejen tanah nasihat, kita boleh kasih nasihat percuma. Betul. Itulah program kita, tanya apa saja perumahan. Kalau awak sesak jalan, jangan tanya kita. Tapi kalau awak sesak jalan nak cari rumah untuk beli, insya-Allah kita akan carikan. Nombor telefon dia 974-74-741. Baik. Ada ke soalan untuk aku? Aku kapten ni Itu hari. tadi aku tanya kau tu tadi, bukan soalan. Senang aja. Next lah, kasih Kata satu. kapten. Okey, so Faraid punya kes dan power of attorney. Jikalau anda ada soalan sebab yang power of attorney ni, dia adalah satu perkara yang menyenangkan anda untuk misal kata melantik seseorang, abang ke adik ke atau ibu bapa ke atau anak untuk menjualkan, menyewakan atau membeli rumah anda. Ini adalah satu surat yang menyenangkan anda. Tetapi kalau misal kata anda nak save cost dan anda tak nak buat ni semua, jadi anda harus hadir untuk sign surat-surat. Betul? Kan? Betul. Misal kata anda betul-betul tak ada di Singapura dan anda nak sewakan rumah. No choice, mesti nak ada power of attorney. Okey, satu perkara ni bila kita menyewakan rumah, Kif, kalau kita sewakan rumah kan nanti kita kena register penyewa-penyewa yang duduk rumah tu. Kan? Jadi bila diorang masuk dalam diorang punya laman HDB portal tu untuk masukkan, dia taruh automatic, dia taruh overseas. Apa terjadi? Apa overseas? Pasal dia taruh overseas. mana dia tinggal. The legal. Boleh. Staying overseas. Boleh. Automatic dia akan minta power of attorney kan? Yes, correct. Dan sebagai ejen yang kita nak sewakan rumah orang tu, kita mesti we know our work. If you are overseas, kalau anda luar negeri, awak perlu adakan ini surat dulu. Betul. Jadi bersiap-siap. Betul. This is macam Abang Mat cakap, the cost, power of attorney, surat kuasa ni tak mahal. Tak mahal. Jadi kalau macam some people it's so mudah untuk kita gunakan atau nak apply, boleh buat. Kan? Especially kalau macam ada rumah dekat Johor, ada rumah kat Batam, Betul. rumah kat sini sewakan. Jadi appoint satu power of attorney untuk handle. Jadi kau nak pergi keluar negeri mana-mana semua senang. Betul. Okey, bisa kata kawan baik saya nama dia Sufian. Dia nak pergi luar negeri dan dia nak sewakan rumah dia. Lepas tu saya kawan dia dan saya pun ejen rumah. Boleh tak dia lantik saya sebagai power of attorney? Tak boleh lah. Tak boleh. Kenapa? Konflik lah. Konflik of interest. Ejen tak boleh jadi power attorney. Tak boleh. Seorang ejen hartanah tidak lagi dibenarkan untuk menjadi power of attorney. Dengar tu dengar. Jadi anda para penonton Because kalau dia ada related to property, tapi kalau anda ejen hartanah untuk menguruskan rumah mak anda atau adik-beradik anda, anda dibenarkan. Di mana anda akan di-dischargekan sebagai ejen lah. Jadi anda tak boleh buat penjualan rumah tu, tapi anda boleh jadi power of attorney. Boleh, power attorney boleh. Ataupun administrator juga. Administrator normal Jadi lah, biasa. siapa yang boleh menjual rumah tu? Yang ejennya orang lain lah. Ejen orang lain lah. Saya kan? Misal kata apa ni yang tadi you mention lah tadi kan. Saya boleh jadi power attorney tapi you boleh jualkan rumah tu. Ya. Misal kata adik saya nak jual rumah tapi saya pun ejen hartanah. Saya boleh jadi power attorney, saya discharge my duty as agent, lantik Nasir sebagai ejen hartanah dan saya boleh tanda tangan. Jadi para penonton yang sahabat andai, kaum keluarga kami, kalau anda ingin engage power attorney atau administrator dan juga nak lantik kami sebagai ejen, ini ada conflict of interest. Baik, like and share kita punya program kami. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan dan kita akan bincang lagi topik-topik yang menarik-menarik. Tapi jikalau anda ada topik yang anda ingin kita tinjaukan, boleh pertengahkan, anda boleh hantarkan soalan anda di WhatsApp kami. WhatsApp kami 974-74741 ataupun anda boleh Facebook Messenger ataupun Facebook Messenger ditanya apa saja punya Facebook business Facebook. Okey, baik. Ini betul-betul punya topik hot lah kita dah berbual ni hari Penat aku berbual ni hari sebagai kapten. Jadi next time aku tak nak jadi kapten. Next kita akan lantik salah satu ni sebagai
sebagai kapten. InsyaAllah. Kalau misal kata anda ni seorang business person dan anda ingin join kita, duduk bersama kita untuk pamerkan anda punya bisnes, boleh hubungi kami dan kami akan berbincang dahulu. Dan sebab COVID, lebih daripada 4 orang Tak ada bayaran. tak ada bayaran. Tak ada FOC. bayaran. Dia ada bayaran dikenakan jikalau anda ingin especially for home based business atau anda ada perniagaan yang anda nak showcasekan dalam rancangan kami, anda dipersilakan hubungi kami, admin kami akan menjawab pertanyaan anda dan persoalan-soalan anda. Saya kata anda menjual benda-benda yang very interesting tapi kerana anda pakai Facebook untuk menjual produk tu tak menjalan, insyaAllah anda boleh join sama kita dan kita akan duduk berbincang. Kita akan cuba promokan, war-warkan bisnes anda melalui portal kita, talk show kita, tanya apa saja ini. It's a win-win situation. Betul. Baik. Kita pun dah suntuk masa Sasul dah penat berbual. Baik, terima kasih banyak menonton kami. Siapa-siapa yang sudah dapat maklumat yang daripada program tanya apa saja daripada kami, kalau mana kita terkasar bahasa, tersilap kata ataupun kita cakap ni tak ada yang Aku habiskan. Maafkan kami. Jangan. Nanti kena ban. Nanti kena ban. Okey. Jadi mana kita tak ada macam kata orang tu mana yang hidup dan mana yang mati, kita tak ada war-warkan pada siapa-siapa nama-nama yang tadi kita sebut sebagai pada kes-kes yang kita ada. Ini yang paling important sebagai ejen, kita jaga confidential awak. Confidentiality of customer lah. Confidentiality. Baik. Terima kasih dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi Di dalam 2 minggu lagi. Dalam 2 minggu. Program kita hanyalah topik yang fortnightly. Ya. Jangan ke mana-mana. Jadi ingat nombor kami 974-74-741. Hubungi kami kalau ada masalah perumahan. Tanya apa saja, rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata. Jemput minum. Sampai dah beku kopi. Kau tak minum pasal kau takut tersimbah kat Muhammad. Hari tu aku pegang gini, kalau aku tersimbah, saya baik tu air apa? TU. Saya kat sini. Aku dah ambil tau. Air tu bloopers. Kau jangan. Bloopers ada. Ada kru ada. Abang dah cari ejen rumah ke belum? Bila kita nak upgrade kondo? Abang, dah cari rumah ke belum? I nak isi rumah. Jangan panik, jangan risau. Serahkan segala urusan jual beli rumah anda pada Abang Rumah. Abang Rumah Kifli, fasih dalam kes-kes penjualan rumah HDB dan private. Boleh call, WhatsApp pun boleh. Abang Rumah Kifli. Hubungi 9875 7577. Hello. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadia dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987. Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini.